Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa khabar semua? Khabar hari ni harap semua sihat lah. Okay, jadi hari ni kita akan sambung sesi PDPR kita untuk aktiviti seterusnya, iaitu buku aktiviti jilid 2 muka surat 28. Okay, baiklah murid-murid. Okay, kita baca dulu arahan untuk aktiviti di muka surat 28. Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Jadi perkataan yang disediakan ialah bersama-sama, cantik, kolam, bakau, alam, rendah, mempesonakan, indah. Jadi kat sini, kalau murid-murid lihat, kita ada 4 rangkap pantun yang kita perlu lengkapkan. Jadi sedikit ulang kaji cikgu nak buat. Cikgu rasa sebenarnya ramai yang dah belajar dah sebenarnya pasal pantun ni. Jadi cikgu terangkan sikit lah untuk ingatkan semula awak ni. Okay, apa yang dimasukkan dengan pantun ni? Okay, pantun ni dalam satu rangkap, okay, dia ada 2. Okay, baris pertama dan baris kedua biasanya dia diwakili oleh pembayang. Okey, pembayang ni lebih kepada struktur atau seni bahasa lah. Okey, dan baris ketiga dan baris keempat biasanya mempunyai maksud. Maksud ni mempunyai nilai-nilai murni atau pengajaran. Okey, nilai atau pengajaran yang akan diselitkan atau akan disampaikan. Okey, seterusnya apa yang murid-murid perlu tahu untuk pantun ni? Okey, setiap pantun dia ada 4 baris. Tapi ada juga pantun yang 2 baris, ada juga pantun yang 6 baris. Tapi kebanyakan pantun mempunyai 4 baris. Seterusnya, dalam setiap pantun, satu baris mempunyai 5 atau daripada 4 hingga 6 patah perkataan. Maksudnya contoh kalau kita tengok di pantun di rangkap pertama ni, jemur sepatu di perdu mempelam. Ini ada 5. Biasanya ada 4 hingga 6 lah. Dan yang paling penting, di hujung pantun ni, dia ada suku kata ataupun dia ada rima. Kita panggil rima. Okey, kita tengok baris pertama. Rima baris pertama mesti sama dengan baris ke 3. Ni sama dengan lah baris 2 sama dengan baris 4. Okey. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok contoh. Cikgu tunjuk contoh dekat rangkap kedua ni Okey, baris pertama rima dia an. Okey, jadi baris ketiga pun sama, an. 2 huruf terakhir itulah kalau senang nak kita faham. 2 huruf terakhir tu mesti sama. Okey. Tengok balik baris kedua mesti sama dengan baris keempat kan. Ga. Okey. Sama juga kadang-kadang rimanya ada di tengah-tengah atau di pertengahan ayat dalam satu baris. Okey, contoh. Okey, tengok contoh rangkap ketiga. Pantun rangkap ketiga. Okey. Berenang-renang si anak ikan. Tengok ng. Okey. Tasik tenang. Jadi ng sama juga. Okey, ni pun kiambang ng. Terbang pun ng. Kat sini kita kena faham lah ni. Sebab tadi kita nak buat aktiviti ni kan, kita nak lengkapkan. Okey. Tapi tak semualah, tapi kebanyakannya memang akan samalah. Contoh lagi satu cikgu tunjuk contoh dekat rangkap pertama ni. Sepatu ni kan, bukan kumpulan sepatu sepatu. Sepatu ni kasut lah. Kasut atau slipper. Okey, tu. Yang ini itu, nampak? Tu. Okey, yang ni pelita, ta. Kita pun ta. Jadi kalau kita tengok pantun ni, bentuk dia dan rimanya memang begitu. Okey, murid kena faham lah. Jadi cikgu harap murid faham lah serba sedikit tentang pantun ni. Jadi jom kita sama-sama isi jawapan untuk setiap pantun, dan lepas ni kita lafazkan pantun ni. Okey, kita baca sama-sama. Jemur sepatu di perdu mempelam, pasang pelita di perdu delima. Sungai itu anugerah, marilah kita jaga. Jadi kita tengok jawapannya
mesti ada hujungnya, mesti ada ni. Okey. Jadi kalau kita tengok jawapan kat sini, sungai itu anugerah yang ada huruf AM di belakang ialah alam dan kolam kan. Jadi yang mana sesuai? Anugerah alam ke anugerah kolam? Jadi bila anugerah ni macam dia anugerah alam ni maksudnya semula jadi. Sungai itu pun semula jadi kan. Jadi kita pilihlah anugerah alam, jawapan yang sesuai. Okey, seterusnya. Marilah kita jaga MA. Yang mana hujungnya ada MA, rima ni. MA bersama sama. Senang je nak cari pantun ni kan. Okey. Seterusnya kita pergi ke rangkap kedua. Burung jelatik jinak di tangan, terbangnya hinggap di telaga. Tasik nan indah pandangan, tempat riadah seisi keluarga. Okey, burung jelatik jinak di tangan, terbangnya apa? Okey. Lepas tu tasik nan apa? Tempat riadah seisi keluarga. Kita tengok. Okey, burung jelatik IK. Okey, jadi kita cari yang nombor 2 dulu. Terbangnya tengok AH. Yang mana ada AH? Indah ke rendah? Yang mana agak-agaknya? Kalau terbang, ada ke terbang indah? Tak ada kan? Jadi yang ada ialah terbangnya rendah. Okey, isi terbangnya rendah. Tasik nan. Okey, yang mana ada huruf IK? Yang ada huruf IK ialah cantik. Jadi tasik nan cantik lah. Tasik yang cantik lah maksud dia. Okey. Kita dah siapkan rangkap kedua. Kita pergi ke rangkap ketiga. Berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di tasik tenang lagi, burung terbang mesranya alam. Okey. Jadi kita tengok balik macam cikgu cakap tadi, AN. Dekat sini pun mestilah AN kan. Jadi yang mana? Berenang si anak ikan, bunga kiambang subur di mana? Okey, tasik tenang lagi. Yang mana ada AN? Yang ni lah. Okey, tasik tenang lagi, mempesonakan. Jadi yang peringkat baris kedua ni AM. Okey, jadi yang mana? Okey, itu kolam. Kolam lah jawapan yang sesuai. Bunga kiambang subur di kolam. Memang bunga kiambang ni tumbuh di dalam kolam atau tasik. Okey, seterusnya rangkap yang terakhir. Pokok. Okey, ini kita dah jawab tadi kan. Pokok tempat kosong, akarnya tunjang, tumbuhnya rendah, lebat berdahan, bukit bukau beralun dipandang, alangkah ciptaan Tuhan. Jadi jawapan yang kita nampak kat sini jadi AU. Jadi pokok. Jadi yang mana ada AU? Pokok bakau. Ramai boleh jawab dah ni. Okey, dan satu lagi. Jadi alangkah tempat kosong ciptaan Tuhan. Tengok sini di pertengahan ataupun di ayat yang kedua, perkataan kedua, tumbuhnya rendah. Jadi alangkah indah. Nampak AH. Okey, jadi jawapannya alangkah indah. Jadi macam mana murid-murid semua boleh faham ke apa yang cikgu ajar ni? Cikgu harap semua boleh faham lah. Jadi kalau macam tu, jom kita sama-sama kita lafazkan pantun ni. Ikut sama-sama dengan cikgu. Okey. Jemur sepatu di perdu mempelam, pasang pelita di perdu delima. Sungai itu anugerah alam, marilah kita berjaga bersama-sama. Burung jelatik jinak di tangan, terbangnya rendah hinggap di telaga. Tasik nan cantik indah pandangan, tempat riadah seisi keluarga. Berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di kolam. Tasik tenang lagi mempesonakan, burung terbang mesranya alam. Pokok bakau akarnya tunjang, tumbuhnya rendah lebat berdahan. Bukit bukau beralun dipandang, alangkah indah ciptaan Tuhan. Okey, cikgu harap murid-murid pun boleh lafazkan pantun ni. Dan cikgu rasa setakat itu saja sesi PDPR kita kali ini. Sekiranya ada apa-apa soalan atau apa-apa nak komen, sila komen di ruangan YouTube cikgu.
Jangan lupa like, subscribe dan share. Sekian sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.